Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada semua murid tahun 4 Melo, 4 Dahlia, 4 Lili, 4 Cepaka, 4 Seroja dan juga 4 Teratai. Okey. Hari ini cikgu akan mengajar kamu mengajar kamu subjek ataupun mata pelajaran pendidikan kesihatan. Okey, seperti yang kamu sedia maklum, kita ada dua, pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan. Okey, pendidikan jasmani lebih kepada aktiviti fizikal, di mana yang cikgu share mula-mula minggu lepas ada pasal, minggu sebelum tu pasal gimnastik. Itu untuk pendidikan jasmani. Okey, pada minggu ni cikgu nak bincangkan dengan kamu tentang pendidikan kesihatan. Okey, untuk pendidikan kesihatan, kamu kena tahu setiap orang mesti kena sihat. Dalam keadaan COVID-19 ni, semua kena sihat. Katakanlah kalau kamu tak sihat, kamu akan menyusah, semua akan susah. Diri kamu susah, ibu, ayah, abang, kakak, keluarga kamu, semua akan berasa susah dan tak boleh nak buat apa terhadap kamu. Okey, so sebelum kita nak pergi lebih lanjut tentang tajuk yang kita akan belajar pada hari ini, boleh cikgu tahu ada tak kat sini yang tak sihat pada hari ini? Kalau mana yang tak sihat tu, minta tolong jaga kesihatan. Kalau ada ubat, makan ubat. Kita kena ingat, pada zaman ni, pada musim ni, musim penyakit ni, musim COVID-19 ni, kepada yang lebih pada yang kurang sihat, sangat berisiko untuk dapat COVID-19. Cikgu tak nak, sebab sakit tau. Kena swab test, cikgu pun pernah kena. So cikgu nak tolong jaga diri masing-masing. Mak ayah, ibu bapa cakap apa, tolong dengar. Sekarang ni tak boleh keluar rumah sesuka hati. Jangan keluar. Sebab apa tak boleh keluar? Sebab dekat luar tu dah ada dah virus COVID-19 ni. Sebab COVID-19 ni dah ada dalam community. Maksud dalam community ni dah ada dekat sekitar kita. Katakan kamu pergi kedai, dekat kedai dah ada, dekat pasar dah ada. Ni pula kalau kamu siap pagi-pagi, petang-petang kamu pergi main dekat luar, kita tak tahu, kita tak nampak virus tu, kita tak nampak penyakit tu. Kalau kita nampak dia hijau, dia tak apa, kita tahu. So sekarang ni kita tak tahu. Katakan kita tak tahu, apa yang perlu kita buat? Duduk rumah diam-diam. Okey. Macam cikgu kata tadi, virus ni dah ada dekat community kita. So dekat masyarakat kita. So paling senang, paling terbukti, duduk di rumah diam-diam. Okey, hari ni kita pergi ke tajuk yang kita nak belajar, iaitu kamu kena keluarkan buku teks kamu yang kamu dapat. Okey. Muka surat 75. Kita skip dulu sebab yang depan tu untuk pendidikan jasmani. Kita nak belajar pendidikan kesihatan. Okey, muka surat 75. Pergi ke unit 11. Tajuk dia, subtopik dia ialah sayangi diri. Okey. Apa itu sayangi diri kamu? Sayangi diri. Macam kita jaga diri kita, kita sayang diri kita. Ada tak sayang diri masing-masing? Cikgu rasa memang tak ada kan? Okey, kita tengok apa yang ditulis kat situ. Okey. Normala dan rakan-rakannya sedang mengadakan sesi sumbang saran berkaitan dengan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, dalam kurungan PEERS, PEERS. Okey. Mereka dikehendaki menulis dan menyebut perkataan yang berkaitan dengan PEERS. Okey, apa itu PEERS? PEERS itu itulah pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Okey, kita tengok. Ada cikgu, gambar cikgu kat situ dengan kawan-kawan dia, dengan anak murid dia. Okey, kita tengok. Yang pertama, lelaki yang pertama tu, dia kata apa? Menghargai perubahan fizikal. Itu dalam badan dia. Okey, yang kawan dia apa kata apa? Keluarga. Emosi, stres, buli, keselamatan, bahan terlarang. Okey, sebenarnya banyak benda dalam kehidupan kita ni yang berkaitan dengan PEERS, iaitu pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Ada nak tanya cikgu tu, cikgu tahu. Kalau kat dalam kelas dia tanya dah, cikgu apa dia reproduktif tu? Sabar, nanti cikgu ajar.
Okey, dan juga sosial. Sosial ni kehidupan semasa kita. Okey. Kita akan bincang satu persatu. Okey, apa yang ayat yang tertulis kat situ semuanya berkaitan dengan peers. Kat situ ada untuk sosial, ada reproduktif, ada kita pergi ke reproduktif. Okey, pergi ke muka surat 76. Dekat situ dah ada. Yang inilah kata perubahan kesihatan reproduktif tu. Okey, kita tengok kat situ. Yang ini sangat penting Cikgu nak ajar, sangat penting benda ni. Sebabkan kamu sekarang ni dah darjah 4, umur dah 10 tahun. Sangat penting benda ni. Lelaki sama, perempuan pun sama. Kena ambil tahu. Bila cikgu bagi tahu ni, tolong faham dan tolong dengar. Balik tolong dengar dan tolong faham. Okey. Okey, tengok zaman remaja. Kamu sekarang ni masih kanak-kanak. Tetapi kamu dalam tempoh peralihan peringkat remaja. Bila dah darjah 5, darjah 6, tingkatan 1, kamu dah masuk ke awal remaja. Okey, pernah dengar tak apa itu akil baligh? Akil baligh, perkataan yang ini. Okey, ini. Ya. Cikgu tanda dekat situ. Pernah dengar tak apa itu akil baligh? Okey, kita tengok dekat situ. Akil baligh ialah peringkat kematangan anggota seksual dan sistem reproduktif seseorang. Tanda akil baligh bagi lelaki ialah ihtilam. Okey, ihtilam. Cikgu tanda sini. Okey. Alamak. Manakala perempuan ialah menarki. Ini dia. Alamak, kejap. Ini dia. Cikgu hilang balik Apabila seseorang mencapai akil baligh, beberapa perubahan fizikal berlaku pada diri dia. Okey, masuk di sini. Akil baligh ni satu proses perubahan fizikal. Dia akan bertukar perubahan fizikal, iaitu dan juga anggota seksual dan juga sistem reproduktif. Apa benda reproduktif? Okey, kita akan belajar nanti. Okey. Lelaki dan juga perempuan tak sama. Lelaki biasanya ada kajian mengatakan lelaki tempoh akil baligh dia agak lambat berbanding perempuan. Kalau perempuan ni seawal 9 tahun ada yang dah akil baligh. 9 tahun, sekarang ni kamu berapa tahun? 10 kan? So cikgu tak terkejut, ataupun kamu jangan terkejut seandainya kamu dah akil baligh. Tetapi ada demi perubahan fizikal. Okey, tengok. Lelaki dia tulis itu 9 hingga 16. Tapi kebanyakannya dia lebih pada 12 tahun ke atas. Ada yang 9 tahun, 10 tahun, tetapi jarang berlaku. Perempuan, ya. Okey, kita tengok lelaki dulu. Cuba tengok anak murid tu katanya, cikgu, adakah benar ihtilam berlaku kerana saya berpenyakit? Cikgu dia kata apa? Tidak benar. Amma, itu hanyalah mitos. Ihtilam menandakan kamu telah memasuki alam remaja. Mitos tu apa? Mitos tu maksudnya palsu. Tak ada, tak betul pun. Bila kamu dah melalui ihtilam, itu tandanya kamu dah masuk peringkat remaja yang cikgu ajar tadi, awal remaja. Okey, tengok informasi yang bawah tu. Cikgu tunjuk ya. Ini dia. Ya. Ihtilam, apa maksud dia? Ejakulasi atau pancutan air mani kali pertama ketika tidur. Ada yang tanya, cikgu, benda air mani tu. Tak apa, nanti kita akan bincang seterusnya. Menarki ialah haid kali pertama. Ihtilam untuk lelaki, menarki untuk perempuan. Jangan nak ngada-ngada kata yang lelaki. Contoh Ahmad, cikgu, saya dah menarki, cikgu, saya dah haid. Dapat kat cikgu, cikgu ketuk kepala ni. Tak ada. Lelaki ihtilam, perempuan menarki. Okey? Ingat perkataan ni. Nanti cikgu akan bagi soalan. Okey, kita tengok dekat perubahan fizikal.
untuk lelaki akhir balik ataupun ihtilam. Yang pertama, mengalami perubahan bau badan. Okey, dia dah mula ada rasa bau badan. Bau dia, cikgu nak terangkan pun tak faham. Macam mana kamu tak faham nanti? Bukan dia kata bau busuk ke, bau wangi, tak. Dia ada suatu hormon yang merembeskan hormon tu, sistem, dia akan bau badan. Maksudnya, bila kamu berpeluh, ada satu bau yang lain. Dia tak sama kanak-kanak dengan bau yang selepas ihtilam. Okey. Yang kedua, tumbuh misai dan bulu dada. Misai yang mana? Misai yang sini, yang ini panggil apa? Yang ini panggil janggut. Dan juga bulu dada. Bulu dada dekat sini. Dada. Tapi jangan terkejut, cikgu, saya tak ada bulu dada. Tak semua. Yang ini atas diri masing-masing, ataupun keturunan atau baka masing-masing. Tak semua. Cikgu sendiri pun tak ada bulu dada. Jangan tak boleh tunjuk lah. Okey, yang ketiga, halkum jelas kelihatan dan bersuara garau. Halkum tu apa dia? Ni. Nampak ni? Kerongkong ni yang ada biji ni. Itu biji halkum ataupun halkum. Hanya lelaki sahaja yang ada. Halkum tu tu yang buat suara kita besar. Bersuara garau, cakap besar. Seperti tu. Perempuan ada tak cakap macam tu? Cakap, "Oi, di mana tu?" Tak ada. Perempuan, "Hai, buat apa tu?" Itu lelaki dan juga perempuan. Okey, yang keempat, dada membidang. Dada membidang maksudnya bukaan dada dia semakin besar. Kalau dulu kecil je, kurus je, bila dia dah ihtilam, dia pun dah rasa belagak. Jalan depan perempuan pun, berdada. Betul bagi kita berdada. Dia rasa bangga. Yang kelima, zakar membesar. Zakar tu apa dia? Alat sulit kamu, alat kemaluan kamu, itu zakar. Bukan Zakaria, ya. Zakar itu alat kemaluan kamu. Dan seterusnya, tumbuh bulu ketiak dan bulu pubis. Bulu ketiak apa dia? Angkat tangan, ketiak, di ketiak. Akan tumbuh bulu ketiak. Biasanya sekolah rendah tak ada pun lagi. Okey, dan seterusnya, apa dia? Bulu pubis. Bulu pubis tu maksudnya bulu yang berada di kemaluan. Mesti ada kata malu lah, cikgu belajar apa lah cikgu. Ini penting. Memang kamu rasa malu, biar malu sekarang, jangan satu hari malu akan datang. Cikgu tak nak macam tu. Dan yang terakhir, otot tangan dan kaki membesar. Tengok contoh tak? Ni dia. Nampak tak ni? Ni kecil ni. Ayah kamu lagi besar punya. Okey, dan kaki membesar, kaki semakin membesar. Jelas? Okey, itu untuk lelaki. Kita tengok perempuan pula. Okey. Tengok perempuan. Okey, kita tengok tulis tepi dulu. Ada cakap apa tu? Kakak, apakah simptom haid? Okey. Tengok, antara simptom haid ialah apa dia? Perut kembung, senggugut, muka berjerawat, mual dan loya, payudara terasa sakit, gangguan emosi seperti gelisah, murung dan cepat marah. Emosi dia tak stabil. Okey, perut kembung lah, dia rasa macam sakit perut, sedangkan tak sakit perut, dia macam kembung, macam algen dalam tu. Senggugut ni senggugut bukan sesunggut. Sesunggut tu yang dekat semut, yang macam tanduk tu. Senggugut ni satu proses sakit bagi untuk perempuan sahaja. Dia sakit sangat perut dia, dia senggugut, muka berjerawat, mual, semua tu kamu tengoklah. Kalau ada kakak, kamu tengok muka berjerawat kakak kamu kan. Mulalah masa nak cantik, pergi tengok depan cermin, pakai eyeshadow lah, pakai apa, cikgu pun tak tahu nama apa semua tu, pakai bedak apa semua kan, foundation, nak keluar sebab dia dah rasa cantik. Tengok dia tanya apa pula? Adakah benar kita tidak boleh bersenam ketika haid? Tengok dia kata apa? Itu tidak benar dan hanya mitos. Tadi macam cikgu cakap, mitos apa dia? Palsu je. Mana Maria bersenam dapat mengurangkan senggugut. Tetapi ada yang sesetengah perempuan, bila dia senggugut, dia sangat sakit, tak boleh nak buat apa, nak berjalan pun tak boleh. Sebab tu kalau ada setengah orang, kalau dia kena datang haid, dia akan terbaring tidur je. Dia tak larat sangat, dia penat sangat. Okey, kita tengok simptom dia. Tengok cikgu cakap berlaku sekitar 9 hingga 16 tahun kan perempuan. Kebanyakannya awal 9 hingga 12 tu kebanyakan dah ada dah. Yang perempuan terbalik pula, jarang berlaku selepas umur 12 tahun. Ada yang 13 baru lah. Maksudnya yang 16 tu jarang berlaku umur 16. Kebanyakannya 12 tahun
11 tahun, 12 tahun dan 13 tahun. Itu kebanyakan dia. Ingat yang pelajar murid perempuan kena ingat benda ni. Okey, kita tengok perubahan fizikal dia. Jerawat mungkin tumbuh di muka, tapi tak semua. Kebanyakan akan tumbuh biji-biji apa. Bolehlah malu. Mengalami perubahan bau badan, sama juga macam perempuan lelaki tadi, ada bau badan. Kita dah mulalah pakai deodorant, Nivea, Rexona, apa nama semua lah. Ada yang dah tak bedak lah apa, terpulang yang bagi hilangkan bau badan. Okey, bersuara lunak. Lunak tu apa? Bukan lunak maya ya. Bersuara lunak maksudnya suara sedap. Dulu suara macam katut, macam Upin-Upin. Hello. Tapi bila sekarang ni suara dia sedap macam Siti Nurhaliza. Macam Iman Troy. Macam tu lah, suara dia sedap. Kemudian payudara membesar. Payudara apa ya? Dekat dada kamu tu. Dia besar, bukan seperti kanak-kanak lagi. Punggung melebar. Punggung tu apa? Belakang kamu tu, belakang alat sulit kamu tu, punggung makin lebar. Memang macam tu. Dan juga tumbuh bulu di ketiak dan pubis. Sama juga macam proses lelaki tadi, ada bulu ketiak dan juga bulu pubis. Sama juga otot tangan dan kaki membesar, tapi tak sebesar lelaki. Kalau lelaki ada dapat otot, yang ini nama dia otot bicep dengan tricep. Nanti kita akan belajar tu. Otot besar. Kalau perempuan tak adalah sampai berketul-ketul ni. Ada yang berketul-ketul tu, yang dia betul dia pergi gym. So itu adalah perubahan fizikal bagi perempuan selepas menarki ataupun selepas haid. Okey. Faham tak? Setakat ni. Jadi je Cik Raja. Tak nak banyak-banyak, nanti kamu terlalu banyak, kamu penat, kamu pening. So, bagi lelaki dan juga perempuan, benda ni kamu tak perlu malu. Sekiranya kamu malu, sangat masalah. Memang benda ni patut kita malu, tak boleh cerita kat luar-luar. Memang. Tapi kena belajar. Seandainya berlaku di sekolah yang perempuan, apa yang kena buat? Apa yang kena buat kalau yang perempuan haid itu datang masa sekolah? Sidang. Bagi kawan, jumpa cikgu. Jumpa cikgu ke? Kan, jumpa cikgu perempuan. Kalau dekat rumah, jumpa ibu kamu ataupun kakak kamu. Seeloknya. Kalau dekat sekolah, janganlah Cikgu Hafizul tu, padahal ada ramai cikgu ni, Cikgu Hafizul dah ajar pendidikan kesihatan, nak cari Cikgu Hafizul je. Tak payah. Tak elok. Seeloknya, sebaik-baiknya cikgu perempuan. Kalau dah tak ada sangat tu, mustahil lah tak ada. Mesti ada punya. Faham? Kalau lelaki, ada lelaki waktu sekolah atau dia tidur, tiba-tiba ihtilam, tidur kat atas meja, ihtilam, cikgu apa ni? Carilah cikgu Hafizul ke, cikgu siapa-siapa sekali kat sekolah tu, panggil tahu. Okey, itu penting. Proses lepas tu nanti cikgu akan ajar. Cuma hari ni kita belajar, iaitu dia perubahan lelaki, perubahan perempuan. Sangat penting. Jangan satu hari kamu tiba-tiba tengok lelaki, apa benda tumbuh kat ketiak saya, tak letak baja pun. Memang tak ada. Memang itu perubahan fizikal. Naik tumbuh bulu ketiak tu biasa. Jangan malu. Kata, ya Allah, tak normal ke aku ni makhluk asing ke, alien ke? Bukan. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Latihan. Tak ada latihan pun. Ambil buku tulis. Buku tulis pula, kalau ada buku tahun lepas, pakai je buku tahun lepas. Kalau tak ada, pakai buku baru. Buku kecil tau. Tulis perubahan fizikal lelaki dan juga perempuan. Salin je yang ni. Kalau lelaki, salin yang ini. Cikgu tunjuk salin yang mana. Nanti kamu semua salin. Semua benda kamu salin ni. Okey, lelaki salin ini. Ya. Ini dia. Ini lelaki. Okey. Perempuan. Cikgu pergi kejap. Mana ya? Okey. Alah, tengok hilang lah. Okey, perempuan salin yang ini. Ya, perempuan pula. Semua lelaki dan perempuan salin. Lelaki perempuan salin juga dua-dua. Penting. Andai kata kamu ada adik ke, salin dua-dua. Lelaki dan juga perempuan. Semua murid kena salin. Faham? Latihan tak payah latihan. Kita buat ni je. Kita nak tahu. Kalau boleh, biarlah kamu tahu benda tu. Andai kata berlaku kat kamu, kamu tak perlu nak takut. Faham? Okey, cikgu rasa itu saja setakat ni. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum cikgu lupa,
andai kata tak faham ke atau nak tanya apa-apa pasal cikgu, pasal pendidikan kesihatan, boleh PM cikgu secara personal. Tanya je, tak perlu risau. Kalau cikgu tak sempat dah balas hari ni, cikgu balas esok. Okey. Okey, setakat itu sahaja pada hari ini. Yang mana baik tu datang daripada cikgu. Sorry, yang baik tu datang daripada Allah, yang jahat tu, yang tak elok tu datang daripada cikgu sendiri. Salah cikgu sendiri. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.